Oke, seperti biasa, insya Allah kita akan mulakan majlis kita pada hari ini dengan zikir munajat. Seperti biasa, dimulakan dengan istighfar dan seterusnya. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله لا إله إلا الله محمد نبي 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 الله لا إله إلا الله محمد حبيب 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 الله
لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 حق 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 الله الله حي 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 يا قيوم 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 الله حي دائم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. Wahai Allah yang maha pemaaf, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha penerima taubat, wahai yang maha suci, yang maha agung, maafkanlah kami, ampunilah kami ya Allah, terimalah taubat kami, suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati, dosa dan berhala dunia. Ya Nur ya Hadi ya Haq, 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 ya Nur ya Hadi ya Haq. Wahai Allah yang maha pemilik dan maha pemberi cahaya, yang maha pemberi petunjuk, yang maha benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta makrifat-Mu ke dalam hati kami. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Wahai Allah yang maha pembuka, bukakan hijab antara kami dan Engkau ya Allah.
Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wahai Allah yang maha lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini, agar sentiasa gemetar ketika disebut namamu. Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Wahai Allah yang maha pemelihara lagi maha pelindung, peliharalah, lindungilah, dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari. Wahai Allah yang maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadap-Mu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agamamu dan abadimu yang sejati. Ya Alimu, Ya Hakimu, Ya Rashid. 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 Wahai Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha cerdas, kurniakanlah kepada kami ilmu, ma'rifat, agar kami benar-benar mengenali dan mentaati. Curahkanlah hikmah dan kebijaksanaan, agar kami menjunjung segala titah perintah-Mu. Berilah perhatian-Mu dan kasih sayang-Mu dalam setiap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Wahai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha berdiri sendiri, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Tuhan kami, layakkanlah kami, ya Allah, menjadi gulungan yang berjaya di dunia dan akhirat. Terima dan berkatilah Tuhan kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad SAW, yang dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar, dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit, serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda.
اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami, dan kami adalah hamba-Mu. Dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu, sekadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami. Dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami, maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segalanya melainkan Engkau. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifak. Sucikanlah amalan-amalan kami daripada riya. Sucikanlah lidah-lidah kami daripada berdusta. Sucikanlah mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Karena itu janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Doa-Mu petunjuk. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ولا تجعله ملتبسا علينا ونضل واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami, sehingga menyebabkan kami sesat. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana, Rabbana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberian. Allahumma ya Allah, Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawasiqillahumma rabitataha wa adim wuddaha wa diha subulaha wa amla'ha binurika alladhi la yakhbu واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya, kekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjuklah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak kunjung malam. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati dengan ma'rifat
pengetahuan sebenar tentang. Jika engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan agama. Sesungguhnya engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan ini, ya Allah, restuilah dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat baginda semuanya. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wansurna ala aduwika wa aduwina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma adhil asyirka wal musyrikin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi kulli waqt, wa khususan fi Pakistan. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddil syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab. Ihzimhum, ihzimhum, ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, ampunilah kami, kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami, dan menangkanlah kami ke atas musuhmu dan musuh kami. Ya Allah, muliakan Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakanlah syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang muslim. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang muslim di semua tempat, zaman dan masa, khususnya di Pakistan sekarang. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkanlah kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah yang maha. Ya Allah, ya Allah, ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, ya Allah. Kalahkan mereka. Kalahkan mereka dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Okay. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba juga untuk memenuhi ruangan ini walaupun saya tak dapat hadir di istirahat, tapi dengan usaha daripada kawan-kawan Datin Fadilah dan kawan-kawan Fatimah dan lain-lain, maka sukalah juga saya nak mengisi ruangan ini supaya tidak kosong saja. Seboleh-bolehnya, kalau ada dua tiga perkara yang kita dapat daripada apa yang nak diperkatakan ini, alhamdulillah, sempena dengan hari Jumaat kan. Dan kita harap apa yang kita lakukan pada hari Jumaat ini sangat-sangat diperhatikan oleh Allah SWT, dilihat oleh Allah SWT, diberi ganjaran yang baik oleh Allah SWT. Satu perkara yang ingin saya bincang bersama kawan-kawan pada hari ini ialah mengenai dosa. Mengenai dosa. Dosa ni ada kita sebut sebagai dosa kecil, ada dosa besar. Kemungkinan orang selalu memandang dosa kecil itu sebagai sesuatu yang remeh, sesuatu yang kecil lah. Itu mana taruh tajuk kita pada hari ini ialah
saya nak bawa ialah berhentilah meremehkan dosa. Berhentilah meremehkan dosa. Makna memandang kecil, memandang apa kita kata, memandang remeh ni bah, memandang kecil pada dosa-dosa yang kecil. Contoh, sesungguhnya dosa itu terdiri daripada dua jenis, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ingat, dengar elok-elok, nanti kita buat soalan. Siapa yang jawab cantik, kita bagi hadiah lah, insya-Allah. Jadi pertama-tama kita nak kena tahu dosa ada dua jenis, dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar, apa dia dosa besar? Dosa besar adalah suatu pelanggaran terhadap perintah dan larangan Allah. Pelanggaran, mana kita melanggar. Pelanggaran terhadap perintah dan larangan Allah. Pelanggaran tersebut akibatnya akan menimbulkan kerugian dan kerosakan kepada si pelaku dan orang lain. Maknanya dalam dosa besar ni, mana buat dosa besar akan menimbulkan kerugian dan kerosakan kepada yang melakukan dosa besar itu dan juga orang lain. Bagaimana dosa ini dapat kita hapuskan? Bagaimana nak hapuskan dosa besar ni? Dosa besar hanya dapat dihapuskan dengan taubat nasuha. Dosa besar ni hanya dapat dihapuskan dengan taubat nasuha. Kita selalu dengar kan, taubat nasuha tu apa? Taubat yang betul-betul, yang sungguh-sungguh. Kembali kepada Allah dengan keadaan ikhlas, bersungguh-sungguh. Dalam salah satu hadis ada direkodkan, yakni hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan tentang 7 dosa yang termasuk dalam kategori dosa besar. Apa disebut dalam hadis as-sab'ul mubiqat. Mana 7 dosa besar. As-sab'u itu 7, al-mubiqat. Alif lam min waw ba qaf alif ta. As-sab'ul mubiqat. Apa dia 7 dosa besar tu? Antaranya iaitu menyekutukan Allah. Mana disebut asyirku billah. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Kedua, melakukan sihir. Sihir kan banyak orang sekarang menggunakan sihir. Ketiga, membunuh orang yang diharamkan olehnya tanpa alasan hak. Mana membunuh orang yang diharamkan oleh Allah. Allah mengharamkan membunuh orang ini sebab tak ada alasan yang benar yang boleh dibunuh orang itu. Membunuh orang yang diharamkan oleh Allah tanpa alasan yang benar, yang hak. Ketiga. Keempat, makan riba, aklur riba. Kelima, memakan harta anak yatim, aklu malil yatim. Kelima. Keenam, lari dari medan perang kerana takut pada musuh. Ketujuh, menuduh wanita mukmin yang telah bersuami berzina. Menuduh wanita mukmin yang telah bersuami berzina. Itu yang disebut sebagai muhsanat. Muhsanat kan? Itu 7 dosa besar. Okey, sekarang kita nak tahu pula. Manakala dosa kecil ialah dosa yang tidak ditentukan hukumannya ketika di dunia. Dosa yang tidak ditentukan hukumannya ketika di dunia. Dosa kecil ni. Banyaklah dosa kecil ni. Zina mata, zina hati kan. Kita tengok apa ni?
pada seorang wanita, aurat dia terbuka ke, kita tambah tengok lagi. Itu mana zina mata, mana dosa kecil lah. Iaitu dosa kecil ni dosa yang tidak ditentukan hukumannya ketika di dunia. Okey. Dan tidak diberi peringatan azab yang keras di akhirat. Tidak diberi peringatan azab yang keras di akhirat. Kalau dosa besar tadi tu, dia akan diberi ingatan yang keras di akhirat nanti. Mana apa hukum dia syirik kepada Allah. Hukumnya berat. Sihir, membunuh orang, yang diharamkan oleh Allah tanpa ada alasan yang hak, yang benar. Itu semua ada hukuman atau peringatan azab yang keras di akhirat nanti. Okay. Dosa kecil ni, bagaimana nak menghapuskan dosa kecil? Tadi kita kata dosa besar tadi boleh dihapuskan dengan taubat nasuha. Kalau dosa kecil pula, bagaimana boleh kita hapuskan dosa kecil ini? Dosa kecil dapat dihapuskan dengan cara apa? Memperbanyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim. Sekurang-kurangnya. Memperbanyakkan istighfar dan zikir kepada Allah Ta'ala. Banyakkan istighfar dan zikir. Ini kita zikir. Apa zikir? Ya, macam kita tadi buat awal, la ilaha illallah. Kita buat selalu zikir. Subhanallah walhamdulillah wala, itu zikir. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ini cara nak menghapuskan dosa kecil ni ialah dengan memperbanyakkan zikir dan memperbanyakkan istighfar, astagfirullahalazim, dan zikir kepada Allah SWT. Satu. Kedua, kita boleh bahagikan begitu. Kedua, melakukan ibadah wajib dan sunat. Kita lakukan ibadah wajib. Ibadah yang Allah wajib pada kita. Sembahyang, puasa. Dan sunat. Dan sunat, melakukan ibadah wajib di samping kita lakukan juga sunat. Sebab kita dah tahu. Itu kalau sembahyang, sunat, dan sebagai kita untuk menampung sembahyang kita yang fardu. Kita kena juga sembahyang sunat yang ni. Hendaklah kita melakukan ibadah wajib dan sunat. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk menghapuskan dosa kecil ni ialah bagaimana? Itu kita bersedekah dan menunaikan amal kebajikan. Buat amal kebajikan. Bersedekah dan menunaikan amal kebajikan. Di sini dia disebut contoh nyata dosa kecil ialah kita kata seperti zina mata disebut tadi. Itu sebagai dosa kecil, tak banyaklah lagi. Dosa-dosa kecil yang kadang-kadang kita buat, kita tak tahu kata tu dosa kecil, sebenarnya dia adalah dosa kecil. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan terhadap anak Adam bahagian-bahagian dari zina yang boleh jadi ia mengalaminya, dan hal itu tidaklah mustahil. Zina mata adalah pandangan. Zina mata adalah pandangan. Melihat. Banyak sangatlah kita ni keluar pada rumah aja dah berlaku. Dosa kecil. Kita buat macam mana lah. Ternampak. Kalau ternampak, tak apalah, cepat-cepatlah. Apa ni? Kita hindarkan pandangan kita, jangan berterusan, jangan berpanjangan. Ada orang bila tengok tu, dia seronok lagi, tengok lagi. Itu. Zina mata adalah pandangan, zina lisan adalah perkataan. Pernah kata-kata kita, di mana diri ini menginginkan dan menyukainya. Kata-kata diri menginginkan dan menyukainya serta kemaluan membenarkannya. Itu semua. Kemaluan membenarkan itu semua atau mendustainya. Memandang lawan jenis yang bukan mahram. Zina mata memandang. Tidak ada hukumannya serta tidak dilaknat oleh Allah SWT dan Rasulnya. Kerana perkara itu termasuk jenis dosa kecil.
Namun, walaupun kecil, kita tidak boleh meremehkan kumpulan dosa tersebut. Kita tak boleh remehkan. Tak boleh kita memperkecilkan. Tak boleh kita memandang ringan kepada kumpulan dosa-dosa kecil ni. Sebab dosa yang kita anggap remeh boleh menjadi penyebab kehinaan dan kemalangan kita kelak. Dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus, dosa kecil kalau kita lakukan terus-menerus akan berubah menjadi dosa besar. Dosa kecil, kalau dilakukan terus-menerus akan berubah menjadi dosa besar. Padahal dosa besar yang pernah dilakukan, tapi kemudian tidak pernah dilakukan taubat nasuha, lebih mungkin untuk diampuni Allah SWT. Itu dosa besar tu, kita tidak dilakukan taubat. Lebih mungkin untuk diampuni Allah SWT daripada dosa kecil yang kita terus-menerus melakukannya. Ingat tu, kita jangan meremehkan, jangan meremehkan dosa tu. Okey, sebagaimana sabda Rasulullah, tidak ada dosa kecil selagi terus dikerjakan dan tidak ada dosa besar selagi dimohon keampunan. Tidak ada dosa kecil selagi terus dikerjakan. Jadi dosa besar lah. Dosa kecil tu kalau terus dilakukan jadi dosa besar. Dan tidak ada dosa selagi dimohon ampun. Tak ada dosa. Kalau dimohon ampun, maka tak ada dosa. Sebab Allah, ada hadis Nabi, itu yang berbunyi, At-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat, at-taibu minaz zambi, orang yang bertaubat daripada dosa, kaman la zambalahu, seperti orang yang tidak berdosa baginya. Orang yang bertaubat. Mana kita naklah sentiasa selalu bertaubat. Sebab kita selalu buat dosa. Taubat aja. Taibu minaz zambi kama la zambalah. Wal mustaghfiru minaz zamb, dan orang yang meminta ampun daripada dosa, wal mustaghfiru minaz zamb wa huwa saqimun, padahal dia mengekal di atasnya, padahal dia kekal di atas dosa itu, maka kal mustahzi bi rabbih, dia seolah-olah seperti orang yang bersenda, makna mempermain-mainkan Allah. Al-mustahzi, kan kita ada sebut, kita ada baca dalam Quran, Allahu yastahzi'u bihim. Ini ada mustahzi ni, dia adalah isimnya. Kalau yastahzi'u itu adalah fi'il mudhari', sebab ada ya di awal dia. Mustahzi'u, orang yang mempersendakan, mempermain-mainkan Allah. Mana kalau orang yang istighfar, tapi dia saqimun alaihi, tapi dia kekal atas dosa tu, dia buat juga, maka kal mustahzi bi rabbih. Okay. Dosa kecil. Dosa kecil juga boleh berubah menjadi dosa besar. Kita tengok bagaimana dosa kecil boleh berubah menjadi dosa besar. Iaitulah kita bagi-bagian sebab senang kita boleh ingat. Dosa kecil boleh berubah menjadi dosa besar. Itulah pertama, jika pelakunya merasa gembira, suka dengan dosa tersebut. Dia suka, dia buat terus dosa tersebut. Itu satu, menjadi dosa besar. Dosa kecil yang kita buat tu jadi dosa besar jika kita yang buat ni merasa gembira dengan dosa tersebut. Yang kedua, malah kita yang melakukan ni bangga, rasa bangga. Contoh bangga tu macam mana? Katalah dia melakukan dosa tu pada waktu malam. Waktu malam dia lakukan dosa. Dia pagi esok ni, pagi hari dia buka. Maknanya dia membuka cerita tentang dosa tersebut. Padahal Allah telah menutupnya.
maka hal ini menjadikan dosanya dosa besar. Cerita dengan bangga, suka melakukan dosa itu dan merasa bangga dengan perlakuan dosa itu. Dia cerita pula pada orang dengan rasa bangga, itu akan menjadi dosa besar. Itu bagaimana dosa kecil berubah menjadi dosa besar. Rasulullah SAW bersabda pada hadis Rasulullah, setiap umatku diberikan keampunan kecuali orang-orang yang terang-terangan. Sesungguhnya yang termasuk terang-terangan adalah jika seseorang melakukan sesuatu dosa pada malam hari, kemudian pada pagi harinya dia membuka dosa tersebut, padahal Allah telah menutupnya. Dia berkata, hai fulan, malam aku telah berbuat begini, begitu, begini. Allah telah menutup apa yang dia lakukan malam itu, tapi dia sendiri menyingkap tutupan Allah pada dirinya. Itu dia panggil apa? Mujahir, bukan muhajir. Muhajir orang hijrah. Mujahir, orang yang membuka dosa dia kepada orang. Beritahu cerita. Ya, dosa yang dia buat tu akan menjadi dosa besar. Lalu dosa kecil pun akan berubah menjadi dosa besar. Apa sekiranya pelakunya lagi mengajak orang lain untuk melakukan perkara yang sama, itu pun akan berubah menjadi dosa besar. Itu sekiranya orang yang melakukan dosa tu ajak orang lain untuk melakukan perkara yang sama. Maksudnya dia bukan hanya melakukan dosa itu sendirian, malah memujuk orang lain untuk melakukan kesalahan yang sama. Pembuat dosa seperti ini akan mendapat dua dosa. Orang macam ni akan dapat dua dosa. Satu, dosa kerana melanggar perintah Allah. Dosa sebab dia langgar perintah Allah SWT. Dan satu lagi dosa kerana mengajak orang lain untuk buat dosa. Lagi dahsyatlah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyeru kepada kesesatan, maka dia memperoleh dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutnya, tanpa mengurangi dosa orang tersebut sedikit pun. Pada zaman Rasulullah SAW dahulu, ada seorang yang terbunuh di jalan Allah SWT. Sehingga para sahabat memberikan ucapan selamat kepadanya. Namun baginda bersabda, tidak. Sesungguhnya pakaian yang dia curi dari harta rampasan perang Khaybar yang belum dibahagi-bahagikan akan menyala atasnya api neraka. Orang yang dia ambil harta rampasan sebelum lagi dibahagi-bahagikan, dia ambil, dia pakai. Maka Rasulullah, walaupun dia dikatakan syahid, sahabat-sahabat memberi ucapan syahidlah, selamat kepada dia, namun Rasulullah bersabda, tidak. Sesungguhnya pakaian yang dia curi dari harta rampasan perang Khaybar yang belum dibagi-bagikan akan menyala atasnya api neraka. Selain itu, ada juga sebuah kisah yang patut diambil hikmahnya agar kita tidak terjebak pada tanggapan remeh atas dosa. Tengok bagaimana cerita ini, seorang yang meremehkan dosa, seorang yang meremehkan dosa kecil, dikatakan sebagai dosa kecil lah. Tapi bila dia lakukan, dia akan membawa kepada dosa yang lain, yang besar. Ada contoh kan, mungkin ada kita pernah dengar kot, Barsisa, bisa dengar tak? Seorang alim, seorang ulama yang alim selama 200 tahun dalam hidup dia tak pernah melakukan maksiat walaupun sekejap. Malahan berkat ibadah dan kealiman dia itu sehingga para malaikat turut merasa kagum terhadap hamba Allah ini. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Kemudian dia berfirman kepada malaikat, apa yang kalian kagumi terhadapnya? Sesungguhnya aku lebih tahu dari kalian. Sesungguhnya Barsisa adalah dalam pengetahuanku. Itu malaikat.
Iblis yang mendengarnya merasakan sudah mendapatkan kunci kelemahan bersiswa ini. Maka iblis pun datang ke tempat ibadat bersiswa dengan menyamar sebagai orang alim, memakai pakaian zuhud yang dibuat daripada bulu. Siapa engkau? Tanya bersiswa kepada malaikat yang datang. Iblis, kepada iblis yang datang. Siapa engkau? Tanya bersiswa. Aku adalah hamba Allah SWT yang datang untuk membantumu dalam menyempurnakan dan pengabdian kepada Allah, dalam penyempurnaan dan keabdian kepada Allah SWT. Jawab iblis penuh tipu daya. Iblis datang nak tipu ni seorang ulama, seorang alim ni. Aku adalah hamba Allah, kata bersisa. Aku adalah hamba Allah SWT. Bukan. Iblis yang jawab kepada dia. Siapa yang hendak mengabdi dan beribadah kepada Allah SWT, hanya dia yang dapat menolong, bukan dirimu. Sahut bersisa dengan yakin. Bersisa kata, siapa yang hendak mengabdi dan beribadah kepada Allah SWT, dialah yang dapat tolong. Dia, bukan dirimu. Bersisa kata kepada iblis yang penuh yakin. Merasakan bersisa tidak akan goyah, mana bersisa masih kuat lagi iman dia. Dengan bisikannya, iblis melancarkan cara lain. Selama 3 hari 3 malam, iblis ni tengok. Iblis 3 hari 3 malam beribadah tanpa makan, minum dan tidur sedikit pun. Nak tunjuk kepada bersisa ni. Yalah dia ni. Hati bersisa mulai terusik. Bagaimana dia mampu melakukannya? Sedangkan aku yang seperti ini masih memerlukan makan, minum dan tidur apabila beribadah kepada Allah. Kata bersisa dalam hati dia. Tahannya dia, kuatnya dia. 3 hari 3 malam tak makan. Didorong dengan rasa ingin tahu, bersisa pun bertanya kepada tetamu dia, tanya kepada iblis. Bagaimana engkau dapat beribadah sedemikian rupa? Kata, aku pernah berdosa sehingga apabila teringat dosa itu, maka aku tidak mampu makan, minum dan tidur. Dia jawab, aku ni berdosa. Aku teringat kat dosa tu, aku tak boleh. Tak makan, tak lalu. Tak mampu nak makan, minum dan tidur. Jawab iblis. Yalah lagi. Bersisa mulai terpikat mendengar nasihat iblis, muslihat iblis. Bagaimana caranya agar aku dapat beribadah sepertimu? Tanya bersisa. Sekali engkau perlu lakukan maksiat. Sesekali engkau perlu lakukan maksiat. Ini cadangan iblis kepada dia. Sekali engkau buatlah maksiat. Kemudian engkau bertaubat. Dengan cara itu, engkau akan merasakan nikmatnya beribadat dengan mengenang dosamu. Boleh kata, sesekali buatlah maksiat, kemudian kau taubat. Jadi, itulah akan rasa kemanisan. Akan rasa nikmat beribadat dengan mengenang dosamu. Iblis kata pada dia, apa yang perlu aku buat? Tanya bersisa dengan ingin tahu. Berzina, jawab iblis. Kau berzina? Jawab iblis spontan. Itu tidak mungkin. Bersisa kata, aku tidak akan melakukan perbuatan terkutuk itu. Bersisa kata, tak mungkin aku tak akan buat tu perbuatan terkutuk tu. Bagaimana sekiranya membunuh orang? Iblis tunjuk lagi. Bunuh orang lah. Ini semua dosa besar ni kan. Iblis Iblis pujuk lagi. Bunuh orang lah. Ini dosa besar kan ni. Itu juga tidak mungkin. Bersisa kata, tak mungkin, aku tak buat. Itu dosa besar. Bagaimana sekiranya kamu minum khamar? Minuman yang memabukkan. Dosa lebih ringan bukan? Ini dosa lebih ringan. Iblis pujuk lagi. Bersisa yang sudah termakan rayuan iblis bertanya, aku memilih khamar saja. Dosanya lebih ringan. Dia kata, tak apalah. Aku pilih minum arak lah. Dosanya lebih ringan. Tapi di mana aku boleh mendapatkannya? Pergilah ke desa itu, kata iblis. Pergilah ke kampung tu, ke desa itu. Dengan menunjukkan nama dan tempat yang masukkan. Di kampung itu atau desa itu, Bersisa bertemu dengan seorang wanita cantik. Mulalah. Dia pergi ke situ, dia bertemu dengan seorang wanita cantik yang menjual khamar tu. Menjual minuman keras.
dia terus membeli dan meneguknya kerana tidak. Dia terus beli dan minumlah Barsisa ni. Sebab dia tak pernah minum, dia pun mabuk dan hilang kawalan. Dia tak pernah minum. Jadi mabuk teruslah, hilang kawalan. Kemudian dengan penuh nafsu, Barsisa memaksa wanita penjual khamar itu untuk berzina. Itulah sebab meremehkan dosa kan. Dia rasa khamar tu paling ringan. Minum minum arak tu ringan. Tapi tengok dia telah membawa kepada dosa besar. Ajak berzina. Ketika Barsisa memperkosa wanita itu, suami wanita itu pun datang dan menangkapnya. Barsisa takut dan bingung. Tanpa berfikir panjang, Barsisa memukul suami wanita itu hingga mati pula dah. Tadi dah buat dosa tu, ni pukul pula suami orang tu sampai mati. Dosa besar juga, bunuh orang. Barsisa terkejut. Sementara iblis yang menyamar menjadi orang alim tu mengubah dirinya menjadi orang biasa. Jadi iblis tadi menyamar jadi orang biasa pula dan melaporkan kejadian itu ke pengadilan. Barsisa pun ditahan. Di muka pengadilan, Barsisa dijatuhi hukuman sebat sebanyak 80 kali sebab minum khamar. Minum arak, hukum dia sebat 80 rotan. 100 kali sebatan kerana berzina. 100 kali sebatan kerana berzina. Dan hukuman gantung kerana membunuh. Tengok, 3 sekali minum arak. Itu yang dikatakan meremehkan. Tadi ambil arak tu perkara kecil. Meremehkan. Dah bawa kepada berzina. Kena 100 sebatan dan bawa kepada hukum gantung kerana membunuh suami kepada wanita tadi. Ketika nak digantung, iblis datang menghampiri Barsisa dan bertanya, bagaimana keadaan Barsisa? Siapa yang mengikuti orang jahat, maka beginilah akibat dia. Dia sedar sendirilah, dia ikut orang jahat, ikut iblis, maka beginilah akibat dia. Dia jawab kepada iblis. Iblis memperdayakan dengan berkata, selama 200 tahun aku tidak berupaya menggodamu sehingga berjaya hari ini. Dan 200 tahun Barsisa dah beribadat dengan tulus ikhlas. Tiba-tiba hari ini iblis kata, selama 200 tahun aku tidak berupaya menggodamu sehingga berjaya hari ini hingga aku diseret ke tali gantung. Ia berjayalah diseret Barsisa itu ke tali gantung. Aku boleh menyelamatkan engkau dari tali gantung. Goda lagi tu. Nak perdaya lagi ni. Aku boleh menyelamatkan engkau dari tali gantung, tetapi ada syaratnya. Apa dia syarat dia? Adakah kamu bersedia? Tanya iblis. Apa syaratnya? Tanya Barsisa. Kamu harus sujud kepadaku. Lagi dahsyat. Kamu harus bersujud kepadaku. Bagaimana aku boleh bersujud sedangkan leherku terikat begini? Cukup sujud di dalam hati saja. Cukup bersujud dalam hati saja. Barsisa bersujud kepada iblis dalam hatinya. Dan ketika itulah dia mati dalam kekafiran dan terlambat untuk bertaubat. Habis. Sungguh tragis akhiran hidup Barsisa. Dia yang dikenali sebagai seorang alim dan ahli ibadah akhirnya meninggal secara su'ul khatimah. Perkara itu merupakan kenyataan yang pahit yang perlu ditelan oleh Barsisa akibat meremehkan dosa. Ini yang disebut. Kita nak kata ni, jangan meremehkan dosa. Dia akibat meremehkan dosa, begitu sekali kematiannya dalam su'ul khatimah. Wal'ayazubillah. Kita mohon kepada Allah supaya kita dijauhkan daripada su'ul khatimah. Supaya Allah jauhkan kita daripada memandang remeh kepada dosa. Dia tertipu dengan pujuk rayu syaitan sehingga dia berbanding-bandingkan dosa walaupun tujuan asalnya adalah agar dia mendapat kekuatan dalam beribadah kepada Allah SWT. Asalnya nak mendapat kekuatan lagi dalam beribadah kepada Allah SWT. Iblis dah buat helah. Kononnya nak lebih kuat beribadah kepada Allah SWT. Tetapi
dia tetap sudah melakukan kesalahan yang besar kerana meremehkan dosa. Sedangkan sejak awal lagi Rasulullah SAW memberi peringatan kepada umatnya agar jangan meremehkan dosa, walau sekecil apapun. Sekecil apapun dosa, kita jangan remehkan. Sesungguhnya kalian, dalam hadis Rasulullah, sesungguhnya kalian melakukan suatu amalan yang menyangka bahawa itu lebih tipis dari rambut. Namun kami menganggapnya di masa Nabi SAW sebagai suatu yang membinasakan. Rasulullah SAW memberikan contoh yang menarik berkaitan dosa yang diremehkan. Dosa yang diremehkan ibarat ranting. Satu ranting tidak akan dapat menyalakan api yang besar. Namun sekiranya ranting-ranting itu terus dikumpul sehingga menimbun, tentu timbunan ranting yang mampu memanggang roti atau menyalakan api besar, kan? Rasulullah SAW menyebut dosa yang diremehkan sebagai dosa yang membahayakan. Dosa yang diremehkan, yang diperkecil-kecilkan, yang dipandang pandang sebagai suatu perkara yang kecil itu sebagai dosa yang berbahaya. Dosa yang membahayakan. Sebab apa? Tabiat dosa, apa tabiat dosa ni? Tabiat dosa, biasanya dosa ini adalah mengajakkan kepada dosa yang lain. Dosa yang kita buat, dosa kecil-kecil yang teremehkan itu adalah mengajak kepada dosa yang lain. Itu tabiat dah. Biasaan dah. Dalam arti kata lain, orang yang telah melakukan dosa secara tidak langsung akan merasa teringin untuk mencuba membuat dosa lain. Itu. Pada awalnya, macam kita lihat dalam cerita Barsisa ni, pada awalnya Barsisa menganggap dosa minum arak itu sebagai dosa yang remeh. Namun apabila dia sudah mula hilang kewarasan dari akibat meminum minuman yang diharamkan itu, dia pun melakukan dosa lain. Itu apa dia? Zina tadi. Berzina, dalam bab berzina, bertemu pula dengan suami perempuan itu tadi, dia bunuh pula. Melakukan dosa membunuh. Pada waktu seorang menganggap suatu dosa itu sebagai remeh, maka saat itu juga dia telah tergolong dalam golongan yang fasik. Dia keluar daripada golongan mukmin kerana pandangannya yang meremehkan perbuatan dosa itu. Perkara itu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Sesungguhnya seorang mukmin memandang dosa-dosanya seakan-akan ia sedang duduk di bawah sebuah bukit. Kalau seorang mukmin, seorang beriman, kuat imannya, dia pandang dosa-dosa yang dia buat seakan-akan dia sedang duduk di bawah sebuah bukit. Dia takut kalau bukit itu roboh menimpanya. Itu kalau orang beriman. Dosa kecil-kecil itu dia rasa macam besar. Dia rasa macam duduk di bawah sebuah bukit, dia takut bukit itu roboh menimpanya. Sementara orang yang fasik ni, orang yang meremehkan dosa ni, memandang dosa-dosanya seakan-akan ada lalat yang menempel di hidungnya. Macam lalat hinggap ke hidung dia. Lalu dia berbuat seperti ini, mana dia halau gitu aja. Itu dengan tangannya dia menyingkirkan lalat itu. Dosa kecil aja. Pada hari kiamat kelak, ramai orang Islam yang dilemparkan ke dalam neraka. Pada hari kiamat kelak, ramai orang Islam yang dilemparkan ke dalam neraka. Mereka akan dibakar di dalamnya untuk sekian waktu lamanya sebelum akhirnya dikeluarkan. Mengapa begitu? Orang Islam dilemparkan ke dalam neraka. Itu disebut sebagai al-mujrimun. Orang melakukan melakukan kesalahan. Ramai orang Islam yang dilemparkan ke dalam neraka. Mereka akan dibakar di dalamnya untuk sekian waktu lamanya sebelum akhirnya dikeluarkan. Ini akhirnya dikeluarkan juga sebab dia Islam. Mengapa begitu? Kenapa jadi begitu?
Kerana mereka sering meremehkan dosa-dosa kecil. Yang jadi gitu, yang masuk neraka juga tu adalah sebab dia memandang kecil, memandang remeh kepada dosa-dosa kecil, sehingga dosa-dosa itu menjadi kebiasaan. Sehingga dosa-dosa itu menjadi kebiasaan mereka seharian. Seharian. Mana hari-hari duk lakukan dosa tu. Jadi kebiasaan. Ada dua perkara yang menyebabkan dosa kecil menjadi berbahaya. Ada dua perkara yang menyebabkan dosa-dosa kecil jadi bahaya. Kenapa dosa kecil tu jadi berbahaya? Kenapa? Ada dua sebab. Pertama, jumlahnya yang semakin bertambah hingga membawa kepada kehancuran. Sebab dia buat setiap hari buat. Terus menerus lakukan. Jumlahnya dosa yang dibuat tu semakin bertambah hingga membawa kepada kehancuran dia. Itu pertama. Kedua, menganggap remeh dosa-dosa kecil. Sama seperti dengan menganggap remeh janji dan ancaman Allah. Mana dia anggap dosa kecil tu macam perkara kecil je. Sama seperti dia anggap ancaman Allah, peringatan Allah. Allah peringatkan orang yang buat macam ni, balasan dia begini. Dia meremehkan, dia pandang kecil je. Tak ambil indah lah, tak ambil hirau dengan janji dan ancaman Allah. Tu. Kemudian lemahnya keimanan dan keyakinan terhadap Allah SWT. Selain pada itu, lemah iman dia dan keyakinan terhadap Allah. Tak berapa kuat keimanan dia. Tak berapa kuat keimanan dia bahawasanya di akhirat nanti ada balasan-balasan yang Allah akan kenakan kepada orang-orang yang melakukan dosa. Iman dia tak kuat. Dia rasa tak ada apa-apa. Keimanan dan keyakinan dia terhadap Allah tu lemah. Sebab itulah terhadap Allah, zat yang menciptakan makhluk dan mengaturnya adalah perkara yang berbahaya. Karena kalau lemah iman kita, itu juga adalah satu perkara yang berbahaya. Tidak ada perasaan takut kepada Allah. Tak ada perasaan takut. Akan menyebabkan seorang meremehkan janji dan ancaman Allah. Tak ada rasa takut. Memanglah bila tak ada rasa takut, tak ada apa. Tak rasa takut kepada Allah akan menyebabkan seorang meremehkan janji dan ancaman Allah. Janji Allah di dunia bagi orang yang taat adalah kemenangan dan kebahagiaan. Janji Allah di dunia bagi orang yang taat adalah kemenangan dan kebahagiaan. Qad aflahal mu'minun. Janji di dunia ni dia akan dapat kemenangan dan kebahagiaan di dunia. Kalau di akhirat, orang ini akan dapat apa? Surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Kepada orang yang yang takut kepada Allah. Adapun ancamannya bagi orang yang ingkar, tak nak percaya, iman dia lemah. Di dunia ini adalah kehinaan dan ketenteraman. Mana? Kalau bagi orang yang ingkar, di dunia ini Allah bagi balasan apa? Hina dan tidak tenteram dia di dunia ini. Serta di akhirat kelak, pula orang ni adalah asap yang melilit tubuhnya dan diseret ke dalam neraka yang menyala-nyala. Diperintahkan hambanya untuk melakukan kebaikan dan dilarang hambanya daripada melakukan maksiat. Allah ni dia melarang hamba dia supaya buat kebaikan. Dilarangnya daripada melakukan maksiat semata-mata demi kebaikan hamba. Kerana Allah SWT sangat menyayangi terhadap hamba-Nya. Satu perkara yang pasti adalah tidaklah dia memerintahkan sesuatu kebaikan walau sekecil apapun pasti terkandung manfaat, kan? Allah suruh kita memerintahkan kepada kita sesuatu yang kita rasa kecil tapi di sana mempunyai manfaat yang besar kepada kita. Benda kecil saja tapi manfaatnya besar kepada kita. Sama ada disedari ataupun tidak, begitu juga jika dia melarang. Kalau dia suruh tu adalah kandung manfaat di sana. Kalau dia larang sesuatu,
tentu padanya terdapat kemudaratan dan yang membahayakan bagi seorang hamba. Namun begitu, bahagian kita ni sememangnya sentiasa lalai. Bukan hanya lalai untuk mengerjakan amal ketakwaan, tetapi juga lalai menjaga diri dari dosa-dosa. Kita insafkanlah diri kita ni. Kita bukan hanya lalai untuk mengerjakan amal ketakwaan, tetapi juga lalai menjaga diri daripada dosa-dosa. Lebih menyedihkan lagi sekiranya manusia memandang enteng pada dosa atau maksiat yang telah dilakukan, meremehkan pada maksiat yang telah dilakukan, seolah-olah sengaja sikapnya itu dia akan dapat. Sengaja seolah-olah dengan sikapnya itu dia akan dapat lari dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ataupun di akhirat. Sedangkan pandangan itu sudah begitu jelas mengelirukan. Pernahkah terlintas di hati dan fikiran kita tentang remehnya perbuatan dosa? Remehnya perbuatan dosa. Kiranya ya, buang jauh-jauh pemikiran sengsang itu. Remehnya perbuatan dosa ada tak terlintas di dalam fikiran kita? Kalau ya, kata jawabnya, buang jauh-jauh pikiran songsang itu. Pikirannya tidak, kita tidak akan dapat merasakan manisnya taubat. Menganggap dosa sebagai sesuatu yang remeh bukanlah termasuk dalam perkara yang menghalang taubat. Menganggap dosa sebagai sesuatu yang remeh bukankah termasuk dalam perkara yang menghalang taubat? Kan menghalang taubat kalau kita memandang remeh pada dosa yang dilakukan. Sedarilah, sama cepat ataupun lambat, sedarilah sama cepat atau lambat kita pasti akan kembali menghadap Allah SWT untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di dunia. Jangan biarkan syaitan terus membelenggu hati kita, pikiran kita. Kembalilah kepada Zat yang Maha Pengampun. Semoga kita diberikan jaminan ketenangan dan kebahagiaan. Boleh kita teruskan lagi? Boleh tak? Sampai pukul berapa agak? Boleh, baru 1 jam 14 minit. Lagi 16 minit dah. 16 minit lagi? Okey. Ingat tak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umat dia. Rasulullah mengingatkan, ini selalu kita dengar ni. Kita dengar selalu. Tapi kita lupa situlah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya supaya benar-benar memanfaatkan setiap peluang yang ada dengan sebaik-baiknya. Peluang yang ada dengan sebaik-baiknya. Baginda bersabda, "Yaghtanim khamsan qabla khamsin." Bila saya baca itu, ada yang faham ke? Makna apa? Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Yaghtanim khamsan qabla khamsin. Mana manfaatkanlah 5 perkara, khamsan, sebelum 5 perkara. Pada 5 perkara tu, syababaka qabla haramika. Itu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Muda dah lepas dah. Kita ni kebanyakan muda dah lepas dah. Kita duk menghadapi sekarang apa? Tua kita ni. Tua. Dah tua dah, maknanya dekat dah lah ni. Mana sempatkah kita nak melakukan nak melakukan kebaikan, nak manfaatkan masa ni. Masa muda dulu kita duk buat apa? Ni masa tua, kalau nak kita kata nak kayuh kuat-kuat nak pergi nak buat amalan, dah lemah dah, tak daya dah. Tapi jangan putus asa. Jangan putus asa, lakukan sekadar yang kita mampu. Okey, itu pertama. Kedua, sihataka qabla saqamika. Itu waktu sihatmu. Sihat. Kita pun sebut sihat. Waktu sihatmu
qabla saqamika, sebelum waktu sakitmu. Ghinaka qabla faqrika. Jadi kita sihat kan? Sekarang kita sakit dah. Dulu kita banyak sihat. Apa kita isikan? Sekarang kita dah sakit. Kita sakit. Apa kita isi? Isi jugalah. Dah tak ada masa dah ni. Mana? Sekadar yang kita mampu. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Ghinaka qabla faqrika. Dulu kaya. Dulu kaya. Dan qabla faqrika. Sekarang kuranglah. Dulu kerja ada duit banyak. Ada peluang. Ni dah kuranglah. Apa kita buat dulu dan apa kita boleh buat sekarang ini. Faraghaka qabla syughlika. Mana masa lapangmu, faragh. Masa lapangmu sebelum datang masa sibukmu. Hayataka, dan hidupmu sebelum qabla mautika, sebelum kematian. Inilah yang harus kita ingat. Kita menghadapi yang selepasnya. Kita tak ada dah syabab. Kita tak muda dah. Kita tak berapa sihat dah. Kita tak kaya. Masa lapang. Tak ada dah masa lapang, banyak dah. Tak ada. Yang kita nak hadapi yang akhir ni. Hidup lagi ni. Qabla mautika, sebelum mati. Dan hidupmu sebelum mati. Masa muda naklah kita gunakan dengan sebaik. Semualah masa-masa yang kita sebutkan tadi tu, kita gunakan sebaik-baiknya. Untuk kita merealisasikan apa yang kita harus lakukan pada masa muda tu kan. Jadi sekarang kita sedang menghadapi masa tua. Jadi kita penuhilah masa itu dengan sebaik-baiknya. Okey. Kalau kita bertaubat, maka kita boleh merasa nikmat dengan bertaubat. Hidup kita nikmat dengan bertaubat. Jadi kita nak pastikan kita merasa nikmat, hendaklah kita bertaubat. Kerana kita ni tiap hari melakukan kesalahan. Sentiasalah kita bertaubat kepada Allah. Rasulullah SAW sentiasa bertaubat dan kembali kepada Allah SWT atas dosa-dosa yang diketahuinya maupun dosa yang tidak diketahuinya. Atau dosa-dosa yang nampak maupun tersembunyi. Maka setiap geraknya Rasulullah SAW sentiasa banyakkan berdoa. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan terimalah taubat dariku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Maha Pengampun. Rabbana ighfir lana dzunubana. Rabbi ighfir lana dzunubana. Inna Allaha tawwab ghafur. Begitulah manusia agung ini. Rasulullah begitulah, sentiasa bertaubat dan beristighfar. Walaupun baginda adalah manusia yang paling mulia di dunia, baginda juga seorang tauladan sejati dan yang rendah hati. Allah SWT sudah menghapuskan dosa-dosa baginda yang lepas maupun yang belum berlaku. Namun jaminan itu tidak langsung membuat Nabi enggan merendahkan diri dan memohonkan keampunan. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dan Rasulullah ni dosa-dosa dia telah diampun. Dosa-dosa baginda yang lepas maupun yang belum berlaku. Namun jaminan itu tidak langsung membuat Nabi enggan merendahkan diri dan memohon keampunan Allah. Kita ni harus lebih rasa merendah diri dan memohon ampun sentiasa kepada Allah. Oleh kerana itu, sebagai umat Rasulullah, memang sepatutnya kita mengikuti akhlak mulia baginda dengan sentiasa beristighfar dan bertaubat. Kita ini bukanlah manusia suci yang tidak pernah berbuat dosa.
kita kemungkinan berbuat dosa sangatlah besar sekiranya dibandingkan dengan generasi terdahulu. Kita hidup di zaman digital yang mana dugaan berbuat dosa bukan hanya datang dari dunia nyata, tapi juga dari dunia maya. Melalui taubat itulah mudah-mudahan Allah SWT membimbing dan meringankan langkah kita menuju ke jalan yang diridainya. Taubat semestinya menjadi pendamping hidup bagi setiap manusia. Nah, ingat tu kata-kata ini, taubat semestinya menjadi pendamping hidup bagi setiap manusia. Bagaimana taubat juga mendampingi para nabi. Hakikat taubat adalah kembali kepada Allah SWT dengan sentiasa melakukan perbuatan yang diwajibkannya dan meninggalkan perbuatan yang dilarangnya. Maka taubat berarti kembali dari kesesatan akibat melakukan perbuatan yang dimurkainya menuju perbuatan yang dicintainya. Setiap orang yang bertaubat tergolong dalam orang yang beruntung. Sedangkan tidak ada orang yang beruntung kecuali orang yang melakukan perbuatan yang diperintahkan dan meninggalkan perbuatan yang dilarang. Sehingga dalam ketaatan itulah kita dapat merasakan kenikmatan hidup yang sebenarnya. Itulah dia. Saya rasa cukuplah kot setakat tu. Maknanya mengenai jangan meremehkan dosa. Okey, insya-Allah tentang soalannya saya bagi esok Kak Fat, esok hari apa? Esok Selasa atau Rabu ya. Ya, okey, boleh Ustaz. Berikan beberapa soalan. Tengoklah siapa jawab. Siapa nak hantar jawapan, siapa tak nak hantar, pulanglah. Suka-suka je, suka-suka sajalah. Nak bagi ada exercise sikit kan. Tak ada paksaan lah. Tak ada paksaan. Exercise sikit kita punya minda ni. Mungkin 4-5 soalan lah kot. Okey, boleh insya-Allah. Mengenai apa yang kita bincangkan hari ini. Cukup kan? Cukup, insya-Allah. Sejam suku lah. Kita nak berdoa. Okey. Doa sikit. Ada tak? Awak Cik Timah senyum. Cari buku. Kita dah. Ada makcik kalau buka ni bising kalau makcik on mute. Tak ada. Kadang bising. Tak ada bising. Tak ramai kot no. Tak ramai, tak ada bising. Pada yang tak ramai. Tak, kadang bila kita tak mute tu bising. Ni tak ada sebab kita 3 orang je buka pun tak apa. Tak ada apa. Yalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa daripada buku berganda. Fikir berganda. Oh ya, asar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. Ya Allah, semuanya kami memohon kepadamu kemaafan dan afiat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kami memohon kepadamu kemaafan dan afiat pada agamamu, pada agama kami, dunia kami, ahli kami dan harta kami. Ya Allah, tutupilah segala aib kami dan amankanlah ketakutan kami. Ya Allah, peliharalah kami daripada malapetaka yang datang daripada hadapan, daripada belakang, dari kanan dan kiri dan dari atas. Dan kami berlindung dengan keagungan-Mu daripada kebinasaan dari sebelah bawah kami. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik
والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu perkara-perkara yang mesti membawa kepada rahmat. Kami mohon padamu perkara-perkara yang mesti membawa kepada keampunan-Mu, selamat daripada segala dosa, beruntung mendapat segala kebaikan, berjaya mendapat syurga dan selamat daripada neraka. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa asmatu amrin, aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah bagi kami agama kami yang menjadi pegangan, penjagaan bagi urusan kami. Perbaikilah bagi kami dunia kami yang padanya tempat hidup kami. Perbaikilah bagi kami akhirat kami yang padanya tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai penambahan setiap kebaikan kepada kami, serta jadikanlah kematian sebagai kerehatan bagi kami dari segala kejahatan. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal sawab wa khairal haya wa khairal mamat wa thabbitna wa saqil mawazinana wa haqiq imanana warfa' darajatina wa taqabbal salatana waghfir khati'atina wa nas'aluka darajatil ula minal jannah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu sebaik-baik permohonan, sebaik-baik doa, sebaik-baik kejayaan, sebaik-baik amalan, sebaik-baik pahala, sebaik-baik kehidupan dan sebaik-baik kematian. Tetapkan kami serta beratkan timbangan kebaikan kami. Pastikan iman kami, angkatkan derajat kami, terimalah solat kami serta ampunilah kesalahan kami, dan kami mohon kepadamu derajat yang tertinggi, yaitu syurga Firdaus. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khair wa khawatimahu wa jawami'ahu wa awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinahu wa darajatil ula minal jannah. Ya Allah, kami memohon kepadanya pembuka-pembuka kebaikan, penyudah-penyudahnya, ini penutup-penutupnya, perkara-perkara yang mencakupinya, merangkuminya, awalnya, akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat-darjat yang tinggi dari surga Firdaus. Allahumma inna nas'aluka khaira ma na'ti wa khaira ma naf'al wa khaira ma na'mal wa khaira ma nubtil wa khaira ma nuzhir wa darajatil ula minal jannah. Allah, semuanya kami memohon kepadamu sebaik-baik perkara yang kami lakukan, sebaik-baik perkara yang kami buat, sebaik-baik perkara yang kami amalkan, sebaik-baik perkara yang kami sembunyikan, sebaik-baik perkara yang kami zahirkan, serta darjat-darjat yang tertinggi. Allahumma inna nas'aluka an tubarika lana fi sam'ina wa fi basarina wa fi ruhina wa fi khalqina wa fi khuluqina wa fi ahlina wa fi mahyana wa fi mamatina wa fi amalina wa taqabbal hasanatina wa nas'aluka darajatil ula minal jannah. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu agar engkau memberi keberkatan pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada roh kami, pada kejadian kami dan akhlak kami, pada ahli kami, pada hidup kami dan mati kami, dan pada amal perbuatan kami. Kita terimalah kebaikan-kebaikan kami, dan kami mohon kepadamu darjat-darjat yang tinggi di surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minna wa minkum taqabbal ya karim.